Dalam video ini, kami akan menerangkan Underwater. Filem ini menceritakan kisahnya pekerja yang terperangkap di Palung Mariana dan mesti berurusan dengan makhluk gergasi dan menakutkan yang mencuba untuk membunuh mereka. Bolehkah mereka keluar dari parit terdalam di dunia? Mari ketahui dalam Underwater. Underwater menceritakan kisah kru Tian Industries yang melakukan penggerudian dan penyelidikan di bahagian bawah Palung Mariana. Semasa bekerja, mereka tinggal di kemudahan yang dipanggil Kepler 822. Seorang jurutera mekanikal bernama Norah Price baru sahaja selesai mandi apabila dia melihat air menitis dari siling di atasnya. Norah menyangka terdapat kebocoran tekanan dan akan memberi amaran kawan-kawannya sehingga gempa bumi besar menggegarkan tempat itu. Norah segera berlari menyelamatkan diri sambil cuba memberi amaran kepada rakan-rakannya. Tetapi sudah terlambat, gempa bumi telah memusnahkan segala-galanya. Rodrigo meminta Norah menutup pintu sekat kedap air dengan cepat atau mereka semua akan mati. Akhirnya dia tidak dapat menahan untuk menutup pintu, meninggalkan rakan-rakannya yang masih cuba menyelamatkan diri. Semasa Norah dan Rodrigo memikirkan cara untuk meminta bantuan, tempat itu tiba-tiba meletup, menghantar kedua-duanya melantun dan tidak sedarkan diri. Tidak lama kemudian, mereka kembali sedar. Selepas itu, mereka cuba menghubungi pusat kawalan untuk memberitahu mereka apa yang telah berlaku di stesen Kepler 822. Tetapi tiada jawapan dari situ. Mereka juga mendengar bunyi geraman yang menakutkan. Mereka memutuskan untuk pergi kemudahan. Norah dan Rodrigo kemudian menuju ke bilik kapsul untuk meninggalkan stesen Kepler 822 secepat mungkin. Tetapi akses ke bilik kapsul telah disekat oleh serpihan yang disebabkan oleh yang teruk gempa bumi yang menggegarkan kemudahan itu. Walaupun begitu, mereka terus mencuba untuk melepasi runtuhan, walaupun terpaksa bergelut. Di dalam, mereka bertemu dengan salah seorang rakan mereka, Paul, yang dihempap runtuhan. Semasa membawa Paul yang cedera, mereka meneruskannya perjalanan walaupun mereka terpaksa merangkak dan melihat mayat rakan mereka yang tidak terselamat. Mereka bertiga berjaya ke bilik kapsul. Tetapi semua kapsul pemindahan tidak bertempat dan hanya kapten mereka, Lion, yang memutuskan untuk tinggal di. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Kemudahan itu sementara menunggu anak kapalnya yang mungkin masih hidup. Dia mahu menentukan punca kebocoran tekanan yang menyebabkan lebih banyak lagi daripada 70% daripada kerosakan stesen Kepler 822. Norah dan yang lain kemudiannya menuju ke bilik kawalan dan temui ahli biologi Emily dan juruteknik lain bernama Smith. Emily dan Smith berkata mereka telah berulang kali cuba menghubungi pusat kawalan di permukaan, tetapi tidak berjaya. Norah menyemak semua kerosakan di stesen Kepler 822, keseluruhan di atas telah runtuh dan menara penyejuk telah runtuh juga rosak. Dia mengesahkan bahawa sumber kuasa teras Kepler 822 tidak stabil dan keseluruhan kemudahan akan musnah dalam masa 30 minit. Kerana stesen Shepherd yang agak dekat dengannya Kepler 822 telah dimusnahkan, Kapten Lion kemudian mencadangkan agar mereka semua pergi ke robak 641 yang terletak satu batu dari stesen Kepler 822 dengan berjalan di dasar laut dalam sud bertekanan. Anak kapal nampaknya tidak pasti dengan cadangan kapten. Sebabnya, mereka mendengar pelik geraman yang bukan datang dari manusia melalui transmisi terakhir dari tapak penggerudian. Walau bagaimanapun, walaupun mereka tinggal di sini, mereka juga akan mati apabila Kepler musnah sepenuhnya. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk pergi ke robak 641 dengan mempertaruhkan nyawa mereka berjalan di bahagian bawah Palung Mariana. Selepas semua orang memakai sut tekanan dan membawa senjata, mereka keluar menggunakan lift barang. Bagaimanapun, semasa di dalam lift, topi keledar Rodrigo tiba-tiba retak dan apabila pintu lift dibuka, badannya meletup di bawah tekanan air. Rodrigo telah menyedari bahawa topi keledarnya telah retak sedikit sebelum memakainya dan dia sengaja mengorbankan dirinya supaya miliknya kawan-kawan akan selamat. Norah dan yang lain terpaksa meneruskan perjalanan tanpa Rodrigo. Tidak lama selepas itu, mereka mendapat isyarat kecemasan daripada kapsul pemindahan di bawah mereka. Paul dan Smith memutuskan untuk memeriksa kapsul itu, berharap mana-mana rakan seperjuangan mereka terselamat. Bagaimanapun, kapsul itu rosak teruk dan mereka hanya menemui mayat anak kapal yang lain di dalamnya runtuhan itu.
Semasa memeriksa mayat itu, tiba-tiba seekor makhluk aneh muncul dan menyerang Paul. Nasib baik Smith berjaya membunuhnya dan membawa bangkai makhluk itu ke stesen kapsul. Setibanya di sana, Emily segera memeriksa bangkai makhluk itu, yang nampaknya masih mampu bertindak balas dengan pergerakan apabila dia menyentuh pusat sarafnya. Makhluk yang menyerupai An Sotong tidak mempunyai mata dan mulut. Emily berkata bahawa makhluk itu mungkin spesies baharu yang terlepas kerana Kepler 822 menggerudi terlalu dalam untuk menebuk lubang dalam poket hidroterma Palung Mariana. Tiba-tiba, keseluruhan sistem dalam stesen kapsul ditutup dan keadaan menjadi gelap gelita. Selepas itu, sesuatu yang besar nampaknya cuba memusnahkan stesen kecil itu. Pertembungan kuat berlaku sana sini bersama-sama dengan kemunculan sesungut besar yang mereka lihat melalui tingkap. Tidak namun melarikan diri dari serangan makhluk sesungut besar, mereka mesti menghadapi satu lagi kenggerian sebagai Kepler 822 di atas stesen mereka telah meletup. Mereka segera menuju ke terowong akses ke menyelamatkan diri mereka daripada tertimbus oleh serpihan Kepler 822. Tetapi Smith telah terkena serpihan itu semasa cuba menyelamatkan diri. Nasib baik Norah dan Lion berjaya menyelamatkannya supaya semua orang terselamat dan terus ke stesen perantaraan untuk mengecas dan membersihkan pakaian bertekanan mereka. Bagaimanapun, penapis udara di dalam pakaian Smith telah rosak akibat terkena serpihan. Oleh kerana lopak dalam terowong akses semakin tinggi, mereka akhirnya memutuskan untuk melakukannya meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Sementara itu, di luar terowong, makhluk misteri itu boleh didengari masih mengikuti mereka. Di penghujung terowong, jalan masuk agak dipenuhi runtuhan. Norah, yang merupakan badan yang paling kecil, memberanikan diri untuk pergi dahulu dan menyemak perkara itu. Ternyata jalan masuk itu cukup luas untuk dilalui rakan-rakannya. Norah meminta mereka semua lalui satu persatu. Paul yang merupakan satu-satunya orang yang tidak melepasi jalan masuk, tiba-tiba jerit bila ternampak sesuatu. Rakan-rakannya segera cuba menarik Paul, tetapi seekor makhluk misteri berjaya mengheretnya ke dalam air dan membunuh lelaki itu. Norah dan yang lain segera pergi dari situ agar tidak menjadi mangsa makhluk ini. Sebelum mereka keluar dari akses terowong, mereka memeriksa kerosakan pada penapis udara Smith yang tidak dapat dibaiki. Jika oksigen penapis tidak berfungsi, Smith akan sesak nafas akibat asap toksik letupan Kepler 822. Smith kemudian memberitahu semua orang untuk meneruskan perjalanan tanpa dia kerana dia tidak mahu membebankannya kawan-kawan. Tetapi Kapten Lion tidak mahu kehilangan krunya yang lain, begitu juga Norah dan Emily. Akhirnya mereka bertiga bersetuju untuk membantu Smith berjalan di dasar laut. Berjalan di bahagian bawah parit terdalam di dunia mungkin merupakan pengalaman berharga yang tidak ramai orang dapat alami. Tetapi pada hakikatnya, ini tidak menolak fakta bahawa bahaya sebenar menanti di hadapan dengan nyawa terancam. Selepas beberapa langkah, mereka telah diganggu oleh makhluk yang menghuni sejuk dan gelap dasar laut. Makhluk aneh itu menyerang dengan cuba memusnahkan topi keledar Norah. Dia fikir bahawa mereka lampu suluh mungkin menarik perhatian makhluk yang mendiami bahagian bawah Mariana Parit, dengan itu menyerang mereka. Mereka mematikan lampu suluh mereka dan meneruskan perjalanan di dalam gelap. Tidak lama selepas itu, tiba-tiba seekor makhluk humanoid muncul dan mengheret Smith ke dalam air gua. Kapten Lion berjaya menyelamatkannya, tetapi dia dan Norah telah diseret oleh orang misteri itu makhluk. Norah berjaya membebaskan dirinya, tetapi semasa dia cuba membantu Kapten, manusia itu cuba memusnahkan topi keledarnya. Kapten Lion kemudian menyerang makhluk itu dengan memukulnya berulang kali. Makhluk misteri itu akhirnya jatuh ke dasar gua, tetapi ia boleh menyeret bersama Kapten Lion. Kapten itu kemudian meminta Norah melepaskan dirinya untuk tidak diheret bersama kerana peningkatan tekanan akan mencetuskan letupan. Tetapi Norah tidak mahu melepaskan kaptennya, sehingga Lion akhirnya mengorbankan dirinya untuk memastikan Norah dan yang lain selamat. Lion yang jatuh di kedalaman akhirnya meletup dan letupan itu memisahkan Norah daripada rakan-rakannya. Norah, yang pengsan akibat letupan itu, akhirnya sedar dan bangun di stesen Shepherd sahaja. Dia memutuskan untuk berehat di sana buat seketika.
Sambil membelik-belik local lion untuk sesuatu yang masih boleh digunakan, dia menjumpai pentagram yang dilukis pada cetak biru gelap daripada tapak penggerudian awal di Palung Mariana. Dia kemudian cuba menghubungi Emily dan Smith, tetapi berjaya tiada jawapan. Dia kemudian menukar pakaian selamnya yang rosak, sebelum meneruskan ke Robak 641. Norah berjalan sendirian di dasar laut dalam gelap dan bergantung sepenuhnya pada lampu suluh kecil untuk mendapatkan cahaya. Apabila dia semakin hampir dengan Robak, dia mendengar suara Emily melalui peranti komunikasi di dalamnya pakaian itu. Sudah tentu, dia akhirnya bersatu semula dengan Emily, menemani Smith kerana dia penat kerana kekurangan oksigen. Mereka kemudian menyeret mayat Smith, sehingga mereka akhirnya tiba di stesen Robak. Setibanya di Robak, mereka terkejut apabila menemui sarang manusia gergasi makhluk yang tergantung dari bumbung stesen. Norah dan Emily kemudian mematikan lampu suluh mereka boleh menyelinap masuk. Apabila stesen kapsul hanya beberapa meter jauhnya, penggera oksigen Emily tiba-tiba berbunyi dan membangunkan makhluk humanoid itu. Makhluk itu segera menyerang mereka. Emily dan Smith sampai ke stesen kapsul, manakala Norah mesti melawan serangan daripada makhluk humanoid itu. Salah satu daripada makhluk humanoid besar hampir menelannya hidup-hidup, tetapi dia berjaya melepaskan senapang suar semasa sebahagian badannya masih berada di dalam makhluk itu dan berjaya membunuhnya. Semasa Norah melepaskan suar lagi ke kejauhan, dia ternampak seekor makhluk yang jauh lebih besar dan lebih jahat daripada makhluk humanoid yang telah menyerangnya. Makhluk itu adalah Stulhu, seorang purba Titan yang memerintah bahagian bawah Palung Mariana. Bentuk Stulhu adalah gabungan sotong, seekor naga dan juga menyerupai manusia. Selepas mengetahui bahawa seseorang telah tergelincir melaluinya sarang, Stulhu segera menyerang penceroboh. Nasib baik, Norah dan yang lain berjaya sampai ke Robak stesen sebelum bekalan oksigen dalam pakaian selam mereka kehabisan. Tetapi Stulhu terus mengejar mereka di luar stesen. Norah dan rakan sekerjanya berjaya mengesan kapsul pemindahan. Tetapi hanya ada 2 kapsul sahaja yang boleh digunakan. Selepas membantu Smith menaiki kapsul pemindahan, Norah menggesa Emily untuk mengambil kapsul lain walaupun Emily mendesak untuk tinggal bersamanya. Tetapi Norah mahu 2 rakannya hidup, dan akhirnya melancarkan kapsul pemindahan yang akan mengambil masa Emily dan Smith melayang ke permukaan lautan. Walau bagaimanapun, Emily dan Smith melarikan diri menggunakan kapsul pemindahan ternyata menarik perhatian makhluk humanoid yang lebih kecil. Melihat kawanan makhluk humanoid mengejar rakan-rakannya, Norah memutuskan untuk meletupkan Robak stesen 641 dengan meningkatkan kuasa nuklear ateras Robak dan mengaktifkannya dalam masa 60 saat. Norah menerima takdirnya untuk mengorbankan dirinya supaya Emily dan Smith dapat mencapai paras laut dengan selamat. Keseluruhan stesen 641 Robak hancur berkeping-keping, membunuh Norah Price, Stulhu dan makhluk humanoid lain yang mendiami bahagian bawah Palung Mariana. Emily dan Smith berjaya bertahan dan terus hidup. Selepas kejadian dalam air yang mengorbankan ramai orang, Tian Industries enggan menjelaskan dan bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk siasatan berkaitan kemalangan di tapak penggerudian Mariana Trench. Mereka hanya menganggapnya sebagai kemalangan kerja dan bersedia untuk membina semula dan mengembangkan usaha penggerudian parit Mariana mereka. Filem itu tamat. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih.